Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urus setiap program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Nashor Community mengadakan program ceramah umum bersempena dengan perasmian kursus Discovering Islamic Belief System, Islamic Essential Knowledge and Introduction to Islamic Belief. Program diadakan di Dewan Serbaguna Pusat Dakwah Islamiah Brakas. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. 60 peserta menyertai program, terdiri daripada para pegawai dan kaki tangan Pusat Dakwah Islamiah. Kumpulan belia berdaftar di bawah program keagamaan belia Kementerian Hal Ehwal Ugama, kumpulan belia masjid dan para belia. Program seumpamanya diharap dapat membekalkan para belia dengan ilmu pengetahuan yang mencukupi sekaligus menjadikannya sebagai benteng terhadap cabaran-cabaran pemikiran semasa yang negatif. Kem Asuhan Minda Belia telah memberi pendedahan awal kepada para belia yang ingin mengenali potensi diri serta mampu membentuk belia yang lebih bertanggungjawab dan berdikari serta menggunakan masa dengan membuat aktiviti yang lebih berfaedah. Kem selama 4 hari berakhir dengan majlis penyampaian sijil di Pusat Belia Ibu Negara. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. Melalui kem ini, para peserta dapat meningkatkan kemahiran kepimpinan dan keyakinan diri serta mewujudkan hubungan kerjasama secara berkumpulan. Selama 4 hari itu dapat banyak pengalaman. Kami ada 5 kumpulan dan 5 kumpulan itu kena assign ke tempat dorang masing-masing. Kumpulanku kena bagi dermaga tenaga. Kami dapat info tentang sejarah minyak di Brunei. Kami kena suruh buat kami punya on flag untuk grup itulah. So kami bekerjasama walaupun masih belum kenal sesama tu, tapi kami try untuk buat sama-sama. Terdahulu di sebelah pagi, para peserta kem Asuhan Minda Belia melakukan aktiviti kerja sukarela membersihkan kawasan tanah perkuburan Islam Dagang Kianggeh. Ia bukan sahaja dapat menimbulkan kesedaran mengenai pentingnya menjaga alam sekitar, bahkan mengingatkan diri kepada kematian. Aktiviti ini antara salah satu pengisian aktiviti kem Asuhan Minda Belia yang diharap dapat mendidik para belia bekerjasama serta berdisiplin dalam aspek kebersihan dan kesihatan. Ia juga dihasrat mendedahkan para belia akan tanggungjawab sebagai umat Islam dan untuk sentiasa mengamalkan doa bagi mengingati ahli keluarga yang sudah tiada. Hasad dengki adalah salah satu daripada penyakit rohani yang ada dalam diri seseorang insan. Penyakit tersebut boleh membahayakan diri dan mendatangkan kesan yang buruk dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Khutbah Jumaat kemarin bertajuk Jauhi Sifat Hasad Dengki juga mengungsikan bahawa permusuhan, dendam, berasa khawatir, tujuan atau hasrat tertentu tidak tercapai menjadi antara sebab seseorang itu mempunyai perasaan hasad dengki. Justru orang-orang yang berjaya menghindari sifat tersebut akan dimuliakan dan dikurniakan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad dengki adalah antara penyakit hati yang paling dahsyat dan sangat sukar diobati. Akan tetapi, terdapat cara untuk mencegah dan mengobatinya. Ia perlu kepada beberapa cara dan pendekatan. Antaranya, pertama, kita hendaklah sentiasa mengawasi diri dan menyedari bahawa penyakit hasad dengki boleh merosakkan dan membinasakan diri sendiri. Kedua, kita hendaklah sentiasa mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga,
Jika kita melihat orang lain memperolehi nikmat atau kelebihan, kita hendaklah mengakui bahawa mereka memperolehinya dengan hasil usaha dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Keempat, hendaklah kita rajin bekerja, berikhtiar untuk mencari rezeki dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kelima, janganlah kita sentiasa membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi keadaan atau tarafnya daripada kita. Keenam, sentiasalah kita berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat hasad dengki. Dan ketujuh, jika kita masih juga mempunyai sifat hasad dengki dalam diri, maka kita hendaklah segera beristighfar dan bertaubat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kursus ibadat haji dan umrah bagi bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bermula kemarin diadakan secara serentak di keempat-empat daerah. Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ukama melalui bimbingan haji dan umrah mengadakan kursus seumpamanya sebagai mengukuhkan kefahaman bakal jemaah haji semasa berada di Tanah Suci Mekah nanti. Bagi daerah Brunei dan Muara, kru RTB meninjau di pusat kursus haji di Sekolah Ukama Lambakanan, Kampung Lambakanan. Bakal jemaah haji diberikan pendedahan mengenai amali wajib dan rukun haji. Kursus diadakan setiap hari Jumaat dan Ahad bermula 8 pagi hingga 10 pagi dan akan berakhir pada 5 Mac depan. Di daerah Belait, kursus haji diadakan di Sekolah Ukama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin di Kuala Belait dan Sekolah Ukama Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah di Suria. Semasa kursus, bakal jemaah haji diberi taklimat secara teori dan praktikal mengenai cara melaksanakan rukun haji. Manakala di daerah Tutong pusat kursus ibadat haji tertumpu di Sekolah Ukama Pengiran Anak Puteri Nur Ain Tutong. Antara sukatan pelajaran minggu pertama ialah penerangan mengenai pengertian haji dalam bahasa dan pada syarak, dalil kewajipan ibadat haji, hukum ibadat haji serta syarat-syarat wajib haji dan umrah. Dan di daerah Temburong pula pusat kursus diadakan di Sekolah Arab Temburong. Bakal jemaah haji diterangkan dengan beberapa aspek penting berkaitan ibadah yang perlu dititik beratkan, termasuk persediaan mental dan fizikal yang boleh memberikan impak positif terhadap syakhsiah dan ketenteraman jiwa seseorang Muslim. Latihan Pegawai Kadet Pengambilan ke-21 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB selama 48 minggu melibatkan pelbagai latihan intensif dan aktiviti ketenteraan. Ia khusus untuk meningkatkan kualiti kepimpinan, perwatakan dan intelek para pegawai kadet. Latihan yang bermula pada 14 Februari tahun lalu menguji keupayaan fizikal dan mental serta kepribadian pegawai kadet. Sepanjang latihan, para pegawai kadet dibentuk dengan ilmu ketenteraan, kemahiran, kepimpinan, disiplin dan kerohanian untuk menghadapi cabaran sebagai seorang pegawai tentera yang bertauliah. Antara pencapaian signifikan pegawai kadet termasuk menghadiri program interaksi International Army Cadet Week bersama Republik Rakyat China dan SAFTI MI, International Cadet Conference di Republik Singapura. Pegawai-pegawai tentera yang baharu ditauliahkan menyifatkan latihan intensif ketenteraan membawa kesan yang besar dan mendalam sehingga mampu merubah kepribadian masing-masing untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Memang minat dari dulu pasukan beruniform ini, terutamanya Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, dan juga hobi saya pun berminat untuk buat aktiviti keluar rumah seperti hiking, jogging dan aktiviti yang mencabarkan untuk diri saya sendiri. Kalau kita ni sudah ada ilmu itu, kita ni mesti
telah imparted. We need to impart it to not only our peers, but also our subordinates and also our own families. That's how I think we set an example to be knowledgeable and highly skilled future leaders. Dan ayah saya juga adalah bekas seorang tentera, jadi itu juga adalah salah satu sebab saya berminat untuk menjadi seorang tentera. Dan kedua ibu bapa saya juga memberikan sokongan penuh dengan pilihan yang saya pilih. Latihan usia seni bukannya sesuatu yang mudah, tetapi berkat dari sokongan dan dorongan daripada orang tua saya, as well as doa yang mereka yang dah putus-putus satu, bagi saya menjadi kunci utama kejayaan kami lah di sini. Para pegawai muda ini disifatkan sebagai antara kumpulan belia terbaik yang berkaliber tinggi, bersedia memikul tanggungjawab mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Kejayaan para pegawai kadet merupakan satu pencapaian yang amat besar kerana mereka telah berjaya menempuhi cabaran-cabaran sehingga melayakkan mereka ditauliahkan menjadi pegawai tentera. Keinginan memainkan peranan yang penting di mana di sana ianya mengingati saya untuk memberi balik kepada masyarakat. Mengajarkan kami untuk hidup secara berdisiplin, memberikan kedaya upayaan fizikal dan mental, ketahanan fizikal dan mental. Latihan semasa panggal generic term, iaitu istilah generik, adalah latihan yang telah mencorakkan karakter saya sebab sepanjang panggal itu ia telah mengajar kami untuk menjadi seorang pemimpin. The early stages of basic military training is what shifted me from civilian to military, as it to me, my biggest support in finishing the training was the doa and semangat that comes from my parents. Bersyukur dan berbangga atas kejayaan anak-anak antara ungkapan yang dizahirkan oleh ibu bapa dan penjaga bagi para pegawai tentera yang baharu. Doa dan harapan juga dilafazkan agar para pegawai tentera baharu lebih berjaya di masa hadapan. Ilahi kerana anak saya berjaya menamatkan latihan ini tentera dan berdoa semoga ianya akan lebih menjadi pemimpin yang berjaya lah kemudian hari. Syukur sangat-sangat, alhamdulillah telah berjaya dan dipermudahkan, dilancarkan segala urusan dan latihannya lah selama ini. Sebagai bapa, saya mensarankan dan agar berdisiplin dan jaga disiplin dalam bertugas, jaga amanah dan fully committed dalam kerjanya sebagai tentera. Saya sebagai ibu sentiasa memberi galakan, dorongan dan juga memberi kata-kata semangat lah selalunya. Always be humble and always be yourself as well. Saya berharap beliau akan terus berusaha untuk mempertingkatkan diri agar berjaya seterusnya. Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI telah menjalankan pemeriksaan bersepadu pertama tahun ini bersama agensi-agensi kawalan bangunan berkaitan. Dalam pemeriksaan tersebut, sebuah syarikat perniagaan beroperasi di 3 buah unit kedai didapati diubah suai tanpa mendapatkan permit kesiapan kemajuan. Restoran Razikin telah dikeluarkan notis mengosongkan unit premis seperti mana diperuntukkan di bawah Seksyen 16-1-A Perintah Kawalan Bangunan 2014, iaitu tiada seorang pun boleh menduduki, membenarkan atau menyebabkan untuk diduduki mana-mana bangunan atau bahagiannya di mana kerja bangunan telah dijalankan, melainkan pihak berkuasa telah mengeluarkan permit kesiapan kemajuan dalam bangunan itu atau bahagian dari bangunan itu. Sesiapa yang melanggar seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM20,000, penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya.
adalah diperingatkan bahawa pemilik, pengusaha dan penyewa unit premis bangunan adalah dikehendaki untuk mematuhi Perintah Kawalan Bangunan 2014, Peraturan-Peraturan Kawalan Bangunan 2014, piawaian dan garis panduan yang berjalan pada masa ini bagi sebarang kerja-kerja ubah suai dan tambahan unit premis dengan melantik orang yang berkelayakan yang sah berdaftar dan mempunyai sijil penjalan amalan di bawah Lembaga Arkitek, Jurutera Profesional dan Juru Ukur Bahan Kementerian Pembangunan dan kerja-kerja pembinaan tersebut hendaklah dilaksanakan oleh pembina yang mempunyai pendaftaran yang sah di bawah Kementerian Pembangunan serta mempunyai kategori kerja yang bersesuaian. Tindakan undang-undang boleh diambil mengikut Perintah Kawalan Bangunan 2014 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bangunan 2014. Tabung anak yatim Dana Pengira Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah, Yayasan Kanser Kanak-Kanak Brunei, Persatuan Semata Brunei dan Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam menerima sumbangan daripada para pelanggan McDonald sempena ulang tahunnya ke-30. Tabung anak yatim Dana Pengira Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah menerima sumbangan berjumlah lebih RM8,400. Yayasan Kanser Kanak-Kanak Brunei dan Persatuan Semata Brunei pula menerima sumbangan berjumlah RM1,189 dan Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam menerima sejumlah lebih RM1,041. Sumbangan diserahkan oleh Awang Izwan Zukri bin Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Adenan, Pengerusi Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad dan Awang Ahmad Azri, Lembaga Pengarah Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad kepada para wakil persatuan. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 132 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dosa vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dosa vaksin, 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dosa vaksin, 79%. Pusat Vaksinasi Tempurung di Hospital Penyiaran Isteri Hajah Mariam, Kementerian Kesihatan akan dipindahkan ke Pejabat Kesihatan Tempurung bermula 1 Februari 2023. Menurut siaran media Kementerian Kesihatan, orang ramai adalah dinasihatkan untuk membuat tempahan terlebih dahulu bagi mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 di fasiliti kesihatan semasa waktu operasi, iaitu setiap hari Khamis dan Sabtu, kecuali hari-hari kelepasan awam bermula pukul 8.15 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 3.30 petang. Sementara itu, bagi perkhidmatan suntikan kanak-kanak hanya akan diadakan sekali setiap 2 minggu melalui tempahan sahaja. Tempahan boleh dibuat melalui aplikasi BruHealth atau hubungi talian 522-1280 atau talian nasihat kesihatan 148.